Kita masih dalam perbincangan susulan daripada pra-pelancaran keluarga Malaysia yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi. Dan tadi saya telah bersama dengan saudara Amir yang merupakan kepimpinan anak yang mewakili suara kepimpinan anak muda yang merupakan seorang Presiden Majlis Rundingan Pelajar Kebangsaan, dan ketika ini bersedia di talian saya kira ialah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat petang, Doktor. Petang. Baik, Doktor. Saya pasti Doktor juga sudah mendengar penerangan lanjut oleh Perdana Menteri sebentar tadi mengenai gagasan keluarga Malaysia. Dan Doktor, saya nak tanya ya, kita tahu pada era pentadbiran Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir dengan gagasan Wawasan 2020, Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan gagasan Islam Hadari, dan pada pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak kita ada gagasan Satu Malaysia. Dan bagaimana pula Doktor melihat dengan gagasan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ini, gagasan keluarga Malaysia, dan bagaimana ia mampu dijayakan bukan hanya sekadar retorik dan slogan semata-mata, Doktor Siva? Ya, bagi saya melihat ini adalah pelengkap kepada apa sahaja konsep wawasan, misi dan juga slogan yang pernah kita lihat di dalam kesinambungan kepimpinan sebelum ini, daripada Wawasan 2020, pada Islam Hadari, Satu Malaysia, dan hari ini Keluarga Malaysia. Kesemuanya berprinsipkan kepada soal sejauh mana walaupun wujud perbezaan dari sudut agama, etnik, ritual, kepercayaan, gender, fahaman politik sekalipun, kita tidak boleh berkompromi dalam soal kenegaraan. Saya percaya dalam konteks ini adalah sejauh manakah kita mampu untuk membaik pulih titian yang ada dan juga merobohkan benteng-benteng atau dinding pemisah yang mungkin akan mengecat proses kemakmuran negara kita. Muafakat, makmur dan juga pembentukan sebuah negara yang ampuh menjadi teras dalam soal keluarga Malaysia ini. Dan bagi saya, jika mahu dilaksanakan, ia harus tidak boleh sekadar menjadi satu dokumen, tetapi harus menjadi darah daging kepada setiap warga negara kita. Jadi bagaimanakah kita mampu lakukan? Sudah pastilah rakyat harus memahami apakah sebenarnya aspirasi di sebalik keluarga Malaysia. Bagaimanakah itu boleh diterap dalam kehidupan mereka dan seterusnya diamalkan. Faham, terap, amalkan. Barulah kita mampu untuk melihat hasil akhir yang cukup baik di bawah konsep keluarga Malaysia ini. Karena bagi saya, 3 nilai besar yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri di bawah konsep keluarga Malaysia, itu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, sebenarnya merentasi mana-mana kumpulan etnik ataupun agama. Ia juga membawa kepada soal penerimaan, sejauh mana kita meningkatkan nilai faham dan hormat, dan bagaimana kita cuba meneliti soal kesaksamaan sosial, iaitu mendekatkan jurang antara etnik, jurang dalam etnik, jurang kelas, jurang rentas sempadan. Dan begitu juga dengan soal bagaimana kita mampu untuk meningkatkan persoalan kenegaraan yang berkiblatkan kepada soal perlembagaan dan rukun negara. Saya percaya kesemua ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Bukan saja menjadi tanggungjawab pemimpin ataupun kementerian dan agensi, tapi setiap warga harus boleh menggarap dan memberikan maksud dan makna dalam merungkai persoalan keluarga Malaysia. Kita tahu ia merupakan satu konsep yang timbul ketika keadaan politik tidak menentu, keadaan krisis nasional sedang membesar, kita berhadapan dengan soal ekonomi dan kesihatan. Tetapi di sinilah kita mencari titik-titik persamaan. Fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Macam manakah kita mampu untuk meningkatkan persoalan kemanusiaan, soal keinsanan, keihsanan. Dan saya percaya kesemua ini juga akan membawa kepada pembentukan masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Kita ada infrastruktur, fasiliti, kemudahan negara kelas pertama, tetapi harus dihuni oleh masyarakat kelas 1 yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi diselaputi dengan nilai karakter Malaysia itu. Nilai sasiah, nilai akhlak, akidah, nilai patriotisme dan jati diri yang tinggi. Di situlah kita mahukan soal-soal moral itu diangkat, dan kesemua itu haruslah diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Bermakna pelbagai agen sosialisasi memainkan peranan. Ia bermula dalam keluarga sendiri. Bagaimana keluarga akan mampu untuk mencerna, menghadam nilai-nilai ini dibawa kepada anak-anak mereka dan kesemuanya. Peranan sekolah, peranan universiti, media, peranan rakan sebaya, peranan pemimpin yang harus menjadi teladan dan dicontohi yang lain, dan akhirnya inisiatif yang diambil oleh warga itu sendiri untuk membolehkan konsep keluarga Malaysia ini akan
boleh dijayakan secara menyeluruh. Baik, Dr. Siva, saya nak tanya juga bagaimana kita nak memastikan konsep dan juga gagasan keluarga Malaysia ini jelas dan sampai kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana kita tahu ya mungkin bagi saya ataupun bagi sesiapa saja di luar sana, kita nak melihat kesinambungan ataupun sesuatu gagasan itu diingati dan bagaimana gagasan itu berjaya direalisasikan. Sebagai contoh, wawasan 2020 tu Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri keempat pada pentadbiran bermula daripada tahun 1981 hingga 2003 yang berjaya membawa Malaysia keluar sebagai negara pertanian kepada sebuah negara industri, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai the Tiger of Asia. Jadi bagaimana doktor melihat gagasan keluarga Malaysia ini mampu untuk mungkin menjulang kecemerlangan yang sama di masa akan datang, dan apa antara halangan untuk menjayakan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, Dr. Siva? Ya, bagi saya yang penting adalah komunikasi. Sejauh manakah kita dapat meningkatkan komunikasi di antara yang merangka, melaksana dan juga kumpulan sasar. Jika itu mampu kita lakukan, saya percaya kita dapat melihat hasil akhir yang baik dalam kalangan masyarakat. Tetapi untuk sampai kepada apa yang mahu dibawa, yang telah merangka, yang mahu melaksana dan juga kumpulan sasar, dan memastikan ia tidak tersasar, bergantung kepada keterlibatan, sejauh manakah komitmen, rasa tanggungjawab, dan yang merangka dan melaksana itu memahami sebenarnya aspirasi di sebalik keluarga Malaysia. Kerana kita tidak mahu ia kekal seadanya, sekadar satu slogan politik untuk kerajaan yang wujud hari ini. Kita melihat tafsiran yang cuba dikemukakan adalah kerajaan untuk semua, satu negara, satu matlamat. Bermakna impian terakhir adalah untuk memastikan negara dapat kembali dalam konteks menghasilkan modal insan yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan. Negara terus maju sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Kesemua itu harus dirangkumkan bersama dengan wawasan kemakmuran bersama, rancangan Malaysia ke-12 dan keluarga Malaysia ini menjadi telapak ke arah usaha merealisasikan pencapaian-pencapaian yang mahu kita lihat, yang pernah wujud dalam sisipan persediaan negara ini. Tapi bagi saya, dalam konteks sekarang ini, jika kita mampu untuk melahirkan nilai emosi ke atas konsep ini, itu akan memungkinkan ia diterima, ia juga difahami dan juga diamalkan, diterap. Cabaran paling besar adalah untuk memahamkan warga kita. Apakah sebenarnya keluarga Malaysia? Bagaimana kita nak memastikan bahawa ia tidak dilihat sekadar satu usaha yang mempunyai unsur politik, tetapi sebenarnya bertujuan untuk membawa kepada kemuafakatan, kemakmuran dan pembentukan sebuah negara yang kuat. Dan bagi saya, jika kita mampu untuk membolehkan setiap individu yang menamakan warga dirinya sebagai warga Malaysia ini memahami secara menyeluruh, itu akan membolehkan kita melihat aspirasi di sebalik kekuatan keluarga Malaysia ini. Bagaimana wawasan 2020 itu menjadi popular? Ia banyak bergantung kepada usaha secara berterusan, bukan bermusim. Ia dilihat bukan elemen politik, tetapi elemen untuk memberikan cerminan kepada masa depan negara. Jadi bagi saya, kita melihat bahawa keluarga Malaysia ini harus dilihat sebagai satu slogan untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Bila kita mahu merealisasikan wawasan kemakmuran bersama, kita mahu merealisasikan rancangan Malaysia 12 dan 13, ini adalah asas yang mampu untuk membawa kita ke hadapan. Cabaran lain adalah jika sekiranya ada pihak yang sengaja mahu melihat ini sebagai satu elemen politik, maka sukarlah untuk kita laksanakan sepenuhnya. Jadi sebab itu koordinasi di antara setiap kementerian, koordinasi di antara setiap agensi, koordinasi di antara barisan kepimpinan, dan yang lebih penting adalah koordinasi bersama dengan kumpulan sasar. Jika itu dapat direalisasikan sekurang-kurangnya 60-70%, itu akan mampu untuk menjadi pemangkin kepada perubahan dan juga kesinambungan serta pembangunan yang mahu kita lihat. Dan perkembangan akhir untuk melihat hasil yang cemerlang juga banyak bergantung kepada bagaimana pencapaian ataupun diterjemahkan kepada warga dalam bentuk yang mudah,
yang tidak sukar difahami dengan perkataan-perkataan yang terpaksa kita selak kamus untuk memahami, tetapi dalam ungkapan yang mudah. Kalau katakan satu negara satu matlamat, itulah keluarga Malaysia. Kalau dikatakan kita mahu memastikan nilai muafakat dipertingkatkan, kemakmuran dan pembentukan negara yang ampuh, saya percaya jika mereka yang terlibat memberikan komitmen sepenuhnya, kita mampu untuk melihat hasil akhir dalam masa terdekat. Baik. Doktor, secara ringkas, doktor, kita ada kurang daripada 1 minit. Doktor, bagaimana peranan rakyat Malaysia sendiri untuk memahami dan menerjemahkan erti keluarga Malaysia itu sendiri, doktor? Bagi saya, rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab besar kerana mereka bukan sekadar harus memahaminya tetapi harus menerap dan juga menjadikan ia sebagai amalan darah daging mereka. Jika itu dapat dilakukan, saya percaya keluarga Malaysia ini mampu untuk melihat keseimbangan di antara masyarakat Melayu, bukan Melayu, meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan juga itu akan mampu membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Sudah pastilah pemahaman yang menyeluruh akan membantu. Ia bukan sahaja tanggungjawab pemimpin tetapi rakyat memainkan peranan yang cukup besar. Kerana ini juga membawa kepada soal hubungan di antara rakyat, soal accessibility, soal kemajmukan, soal inclusivity berdasarkan kepada konsep kami atas keluarga Malaysia. Jika konsep kami atas keluarga Malaysia itu dibawa, kita akan melihat satu kesepaduan, nilai kepunyaan. Tetapi kesemua itu memerlukan keikhlasan, kejujuran, nilai kompromi, nilai pengorbanan yang cukup hebat dalam kalangan warga kita supaya kita dapat melihat keluarga Malaysia ini adalah milik bersama.